Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri syarahan kitab Az-Zakhirah Al-Musharrafah karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita sampai dalam bab syurutul wudu, syarat-syarat sah wudu. Bermaksud syarat, mesti ada syarat ini untuk sahkan wudu kita. Disebut dalam kitab ini syurutul wudu thamaniyah, syarat sah wudu itu ada 8. Yang pertama, al-Islam. Mestilah orang yang mengambil wuduk itu ialah orang Islam. Jika orang bukan Islam, dia tidak Islam ataupun belum masuk Islam, yang penting dia bukan orang Islam, mengambil wuduk tidak sah wuduknya. Yang kedua, at-tamyiz, iaitu memayyiz. Orang yang mengambil wuduk itu sekurang-kurangnya dia telah memayyiz. Memayyiz ini ialah kanak-kanak yang sudah boleh membezakan antara perkara baik dan perkara jahat. Tanda-tanda memayyiz ni khilaf antara para ulama, berbagai-bagai pendapat ulama mengatakan tentang apakah alamat seseorang kanak-kanak itu sudah memayyiz. Antaranya disebutkan kanak-kanak yang boleh membalas percakapan orang, ataupun kanak-kanak yang boleh membezakan antara kiri dan kanan, membezakan antara makanan dengan bukan makanan, ataupun kanak-kanak yang boleh makan sendiri, minum sendiri, istinja dengan sendiri. Itu juga disebutkan oleh ulama bahawa ia adalah tanda kepada seseorang kanak-kanak itu sudah memayyiz. Yang ketiga, syarat sah wudu ialah an-naqa' anil haid wan nifas, iaitu suci, bersih daripada haid dan nifas. Maksudnya kalau orang yang haid dan nifas mengambil wuduk, tidak sah wuduknya. Yang keempat, wa naqa'ul a'dha' amma yamna'u usulul ma'i ilal basharah, bersih anggota badan, anggota wuduk itu daripada sesuatu perkara yang menghalang sampainya air kepada kulit. Maksudnya ketika kita ambil wuduk, tidak ada apa-apa yang menghalang air sampai ke kulit anggota wuduk tersebut. Kalau ada sesuatu yang menghalang air seperti kita kata cat ataupun sisik ikan misalnya, ataupun sesuatu yang menutup permukaan kulit dan air tidak sampai ke situ, maka tidak sahlah wuduk tersebut. Yang seterusnya, syarat sah wuduk ialah alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', tidak ada sesuatu di atas anggota wuduk itu yang boleh mengubah sifat air. Maksudnya kalau kita misalnya di tangan kita ni ada dakwat pen, yang apabila kita ambil wuduk, kita basuh tangan, air yang keluar daripada tangan kita ini warna biru dakwat tersebut, maka itu dikira tidak sah wuduknya. Mestilah tidak ada sesuatu pun yang ada di atas anggota badan yang boleh mengubah sifat air, warna air, rasa air, bau air. Jadi apabila ada sesuatu benda yang boleh mengubah sifat air itu, kita kena buangkan dulu sebelum ambil wuduk. Yang seterusnya, wal ilmu bi fardiyatihi, dan orang yang mengambil wuduk itu tahu ada ilmu tentang kefarduan wuduk tersebut. Maksudnya orang yang mengambil wuduk itu tahu kata wajibnya wuduk itu dia kena ambil wuduk untuk dia sembahyang. Contohnya, ada satu orang ni dia ambil wuduk, kita tanya dia, apa hukum anda ambil wuduk ni? Kamu nak solat, sekarang ni kamu ambil wuduk. Wuduk ni apa hukumnya? Kenapa kamu ambil wuduk ni? Apakah hukumnya? Jadi dia kata, saya pun tak tahu hukum dia apa, saya ambil je sebab saya tengok orang lain bila nak sembahyang ambil wuduk. Itu hukumnya, wuduknya tidak sah, sebab dia tidak tahu tentang rukun, tentang hukum wuduk itu sendiri. Jadi disyaratkan untuk orang yang mengambil wuduk ini, untuk sahkan wuduknya ialah dia mesti mengetahui apakah hukum, ataupun dia mesti mengetahui fardunya wuduk itu untuk dia nak sembahyang nanti. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah, dan dalam syarat sah wuduk ini juga ialah mestilah orang yang mengambil wuduk itu tidak percaya ataupun tidak mengetahui, ataupun dia tidak beriktikad dalam hatinya bahawa salah satu fardu daripada fardu wuduk itu ialah sunat. Apa maksudnya? Orang yang mengambil wuduk itu mesti boleh membezakan mana satu fardu, mana satu sunat dalam wuduk itu. Maksudnya kalau dia mengatakan bahawa basuh muka dalam wuduk itu sunat, bukan dia saja kata, tapi dia memang tahu macam tu, dan dia i'tiqad macam tu, dia percaya dalam hatinya bahawa basuh muka ketika wuduk itu ialah sunat, maka batal wuduknya.
Maksudnya dia tak ada ilmu tentang benda tu fardu. Dia hanya ikut-ikut orang saja. Bila orang tanya, ni kamu ambil wuduk basuh tangan sampai ke siku ni apa hukum? Wajib ke? Dia kata, saya tak tahu. Ataupun dia kata, yang saya tahu ia sunat. Itu dikira batal wuduknya kerana dia tidak dia mengetahui tentang benda itu. I'tiqad dia percaya bahawa benda itu sunat. Kalau dia ada 3 keadaan. Kalau orang tu mengatakan fardu itu sunat, maka batal wuduknya. Kalau orang tu mengatakan bahawa sunat itu fardu, itu tidak batal wuduknya. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, orang yang dia kata dalam wuduk ini ada fardu, ada sunat, tetapi saya tidak tahu membezakan yang mana satu, itu tidak ada masalah. Yang masalahnya ialah apabila dia mengatakan fardu itu sunat. Itu yang boleh menyebabkan tidak sah wuduknya. Dan yang ke-8, yang terakhir di sini, wal ma'u tahur, dan mestilah air yang digunakan untuk berwuduk itu air yang bersih, air yang suci, air mutlak yang suci. Tidak boleh digunakan air musta'mal, tidak boleh digunakan air mutanajjis. Wa yashtaritu lidaimil hadath, dan disyaratkan wa yashtaratu lidaimil hadath, dan disyaratkan kepada orang-orang yang daimil hadath, iaitu orang yang sentiasa berhadas, kasalisil baul wal mustahadah, seperti orang yang salisil baul, sentiasa dia punya air kencing keluar, dan juga orang yang keluar darah istihadah. Ma'a ma marra, bersama dengan yang telah lalu. Maksudnya yang 8 tadi disyaratkan kepada orang yang ada penyakit sentiasa berhadas ni, sama ada istihadah ke ataupun sentiasa keluar air kencing, disyaratkan untuk sahkan wuduknya 8 perkara tadi yang disebutkan tadi, tambah lagi 2 perkara, yang iaitu al-muwalah wa dukhulil waqti. Maksudnya al-muwalah mestinya dia cepat-cepat ambil wuduk tu, berturut-turut, tidak boleh berhenti. Ambil wuduk, lepas siap terus pergi sembahyang. Maksudnya kalau orang yang sihat, tidak sakit, dia tidak diwajibkan muwalah. Muwalah ni maksudnya dia ambil wuduk tu, satu benda dimulakan wuduk itu sampai habis, tak perlu nak selang-selang lama waktu. Maksudnya itu kalau orang yang berhadas besar, dia orang yang sentiasa berhadas. Jadi orang yang sentiasa berhadas mesti ambil wuduk, tak boleh berhenti. Kalau orang yang sihat, dia tidak wajib mengambil wuduk habis terus. Dia boleh ambil basuh muka dulu, lepas tu dia berhenti, dia pergi tempat lain, dia berehat dan sebagainya, dengan syarat tidak batal wuduk lah, tidak buat benda yang batal wuduk. Dia datang balik, sambung wuduknya, basuh tangan pula, lepas tu dia berhenti. Itu tidak ada masalah bagi orang yang sihat. Bagi orang yang sakit, mesti berterusan wuduknya sampai habis, dan selepas itu dia terus sembahyang, tidak boleh dia buat perkara lain, kecuali lah kalau dia tunggu jemaah ataupun benda-benda yang bersifat maslahah solah. Yang kedua, yang kalau ikut tu, yang kedua di sini untuk daimul hadath, kalau kira dari yang tadi yang ke-10 lah, kalau kira yang dari awal tadi yang ke-10, iaitu dukhulil waqti, masuk waktu. Dia nak ambil wuduk mestilah selepas masuk waktu, tidak boleh mengambil wuduk sebelum masuk waktu bagi orang yang sakit ini, iaitu daimul hadath, orang yang sentiasa berhadas. Kalau orang yang sihat tidak ada masalah dalam hadasnya, itu dia boleh ambil wuduk walaupun tidak masuk waktu lagi. Tapi yang dalam masalah ni, iaitu daimul hadath, mesti mengambil wuduk selepas masuk waktu solat tersebut. Disebut oleh musannif pengarang kitab ini doa ma ba'dal wuduk, doa selepas wuduk. Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian dibacakan inna anzalna, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebanyak 3 kali. Dibacakan sehabis semua. Maksudnya baca inna anzalna daripada awal sampai habis 3 kali selepas bacaan doa tersebut. Doa ini kita baca dalam keadaan kita menghadap kiblat dan kita angkat tangan tinggi, sehinggalah disebutkan sehingga boleh nampak ketiak kita. Maksudnya bukan masuk buka baju tak, maksudnya kita doa tu angkat tangan tinggi sambil menghadap kiblat dan kita membaca doa ni.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini doa ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada hadis doa ini diambil daripada 3 potongan hadis yang berbeza, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Dan fadilat membaca doa ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuknya ke-8 pintu syurga, dan juga doa tersebut akan disimpan dan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam rebutlah peluang ini, bacakan doa ini supaya kita mendapat kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Sekadar itu sahaja penerangan kita tentang syarat sah wuduk, dan disambung lagi tentang doa selepas wuduk. Wallahu alam, kita akan bertemu dalam siri yang seterusnya.